لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Viral mengenai sekumpulan umat Islam yang melantunkan selawat dan bacaan tahlil di sebuah tokong. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mereka melakukan ibadah tersebut di hadapan dua patung. Dikatakan dua patung ini dahulunya merupakan orang Islam yang dimuliakan oleh masyarakat di sana. Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar kami cerita. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Sahabat semua, hari ini pelbagai perkara pelik dan aneh yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, tidak mengira sama ada umat Islam atau sebaliknya. Mereka yang berkopiah dan memakai pakaian kulta melantunkan selawat dan bacaan tahlil di sebuah tokong di hadapan dua patung dipercayai bernama Samposoi dan Ibu Sitiwati. Kejadian ini berlaku di tokong Vihara Bahtera Bakti yang terletak di Ancol, Jakarta Utara, Indonesia. Untuk makluman semua, tokong ini menjadi tumpuan masyarakat di sana kerana terdapat beberapa makam atau kubur yang dipercayai keramat, antaranya makam Samposoi dan Ibu Sitiwati. Ini berarti deketin Pak. Ada satu makam aja ini kali ini. Ini dua ya? Oh dua. Sama sebelah sono. Iya. Menurut cerita, Samposoi ini merupakan pedagang dan salah seorang pendakwah Islam dari China yang menyebarkan dakwah di kawasan Nusantara serta berkhidmat sebagai tukang masak kapal kepada Laksamana Cheng Ho. Adapun Ibu Sitiwati ini adalah isteri beliau, merupakan penduduk asal Indonesia yang ditemui Samposoi ketika berada di Ancol, sehinggalah kedua-duanya meninggal dunia dan dimakamkan di kawasan tersebut. Lalu, di kawasan sekitar makam itulah dibangunkan tokong oleh masyarakat Cina, dan sehingga ke hari ini tempat tersebut menjadi kunjungan oleh pelbagai agama. Maka di atas kubur mereka ini dibangunkan dua patung yang menjadi sembahan bagi masyarakat Cina. Maka timbullah kekeliruan dalam masyarakat dengan berkunjungnya orang Islam dan orang Cina ke tokong tersebut. Dengan mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan hadirnya orang Islam ke tokong itu bagi menziarahi makam Samposoi dan Ibu Sitiwati. Manakala masyarakat Cina pula melakukan penyembahan terhadap kedua patung yang dibangunkan di makam tersebut. Hakikatnya, cerita ini merupakan dakwaan semata-mata oleh segelintir masyarakat dan tidak diketahui siapakah sebenarnya orang di bawah kubur tersebut. Lagipun ia juga merupakan dakwaan orang Cina Buddha yang mensucikan kubur seseorang sehinggalah dibina patung dan menjadi pujaan sembahan mereka. Timbullah persoalan di sini, mengapakah masyarakat Cina menyembah dan mendewakan tokoh-tokoh masyarakat yang jelasnya beragama Islam? Apakah kaitannya dengan pegangan dalam masyarakat Cina? Sahabat semua, secara asasnya sembahan masyarakat Cina terbahagi kepada dua perkara, iaitu penyembahan kepada dewa-dewi dan juga penyembahan kepada nenek moyang mereka ataupun disebut sebagai leluhur. Adapun dewa-dewi ini memiliki pelbagai kelebihan, namun perlu diingati bahawa kuasa dewa-dewi ini adalah terhad dan tidak menghukumi semua perkara. Sebagai contoh, Dewa Cai Sheng dipercayai sebagai dewa kekayaan, manakala Dewa Zhao Gongming dianggap sebagai dewa khabar baik, dan bermacam-macam lagi dewa-dewi yang menjadi pemujaan dalam masyarakat Cina. Adapun penyembahan kepada nenek moyang ini sebenarnya diambil daripada tokoh-tokoh manusia yang semasa hidupnya menjadi contoh teladan yang baik kepada masyarakat pada ketika itu. Lalu tokoh-tokoh ini dipuja dan didewakan kerana masyarakat Cina mempercayai bahawa konsep kelahiran semula dan konsep dewa yang berasal daripada kalangan manusia. Ini bermakna seseorang yang semasa hidupnya banyak melakukan perbuatan baik, maka mereka ini akan diangkat menjadi dewa selepas meninggal dunia. Oleh kerana itu, mereka terus percaya dan mengharapkan bahawa roh nenek moyang mereka akan memberikan bantuan kepada keluarga dan keturunan mereka melalui alam roh yang merangkumi aspek kewangan, kesihatan, kebahagiaan dan sebagainya. Pemujaan kepada nenek moyang ini diyakini akan memberikan kemudahan dalam mencapai kehendak cucu cicitnya masih hidup di dunia, terutamanya kepada anggota keluarga mereka sendiri. Dari kefahaman inilah, mereka juga percaya bahawa setiap kawasan mempunyai penjaga yang sering disebut sebagai Dewa Tudigong, iaitu Dewa Bumi yang berfungsi sebagai pelindung di tempat tertentu. Ia bermula pada abad ke-19 sewaktu penghijrahan masyarakat Cina ke Asia Tenggara. Mereka meyakini bahawa di setiap kawasan terdapat Dewa Bumi yang menjaga. Oleh kerana itu, ketika orang Cina sampai di Nusantara, maka mereka melihat sendiri kepercayaan sebahagian masyarakat Melayu yang memohon izin dan perlindungan sebelum memasuki hutan. Maka dengan itu, mereka tetap teguh pada keyakinan mereka bahawa setiap tempat memiliki penjaga dan dewanya. Adapun di Malaysia, dewa penjaga tidak disebut sebagai Tudigong tetapi diberi gelaran Datuk Gong,
yakni dewa tempatan iaitu Datuk merujuk kepada gelaran terhormat masyarakat Melayu dan Gong pula merujuk kepada gelaran terhormat masyarakat Cina kepada dewa-dewa mereka. Untuk makluman semua, Tudi Gong merupakan dewa tanah yang berasal dari tanah besar Cina. Sahabat semua, kebanyakan orang Islam di kawasan Nusantara amat menghormati kuburan wali dan individu yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia, membuat binaan serta perhiasan di atas kubur mereka. Paling merisaukan ialah segelintir masyarakat Islam yang memohon hajat dan permohonan kepada makam si wali tersebut. Apabila dikaitkan dengan amalan orang Melayu pada masa dulu, ia berkaitan rapat dengan pemujaan semangat terhadap sesuatu tempat yang dianggap keramat. Melihat perkara ini, masyarakat Cina pada ketika itu melihat bahawa kefahaman mereka mempunyai persamaan dengan masyarakat Nusantara pada ketika itu, di mana mereka percaya bahawa roh-roh yang telah pergi masih dapat memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Bermula di situlah, masyarakat Cina mula mengunjungi makam individu yang dianggap soleh dan mulia dari kalangan orang Islam untuk meminta bantuan, keselamatan dan sebagainya, kerana mereka menganggap individu tersebut sebagai dewa bumi yang menjaga kawasan tersebut. Dari situlah muncullah pelbagai jenis patung yang diambil dari tokoh-tokoh orang Islam lalu dijadikan pemujaan dan sembahan kepada masyarakat Cina. Hakikatnya, mereka tidak mengambil peduli apakah latar belakang agama tokoh tersebut. Yang mereka berpegang, setiap manusia akan mati lalu menjadi roh, dan roh itu mampu memberi manfaat dan kebaikan kepada orang yang masih hidup. Di Malaysia, mereka menyembah dan melakukan pemujaan di makam para ulama yang dianggap mulia dan keramat, di antaranya makam Syed Abdul Qudus, merupakan wali Allah yang terdapat di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Mereka melakukan ritual pemujaan dengan membakar colok di kawasan makam dan meletakkan beberapa biji kelapa di makam tersebut. Makam Syed Abdul Qudus sebenarnya merupakan seorang pedagang yang berketurunan Arab India yang meninggal dunia sewaktu beliau berada di atas kapal, serta dianggap keramat oleh masyarakat di sana kerana usia makam ini hampir mencapai 200 tahun. Maka sehingga ke hari inilah, mereka meneruskan kepercayaan seperti itu dan mereka meraikan dewa-dewi yang dianggap oleh mereka sebagai dewa Islam yang hanya diberi makanan yang halal, tidak diberi daging babi dan arak, dipakaikan serban, kopiah, jubah. Bahkan, bila perayaan umat Islam berlangsung seperti hari raya, mereka juga meraikan hari raya bagi dewa tersebut dengan hidangan dan sebagainya. Mereka mempercayai sekiranya mereka memberikan makanan yang tidak halal, maka akan menyebabkan dewa Islam tersebut marah dan mereka akan ditimpa musibah dalam hidupnya. Dan ada juga mereka melakukan upacara dengan menyuruh Datuk Gong ini melalui perantara seperti bomoh atau orang-orang tertentu. Maka bomoh ini akan kerasukan dan berkelakuan pelik, menandakan Datuk Gong sudah masuk dalam dirinya. Ketika itu, mereka akan menyambut Datuk Gong ini dengan pelbagai juadah makanan di samping memohon keselamatan, kekayaan dan sebagainya. Pada mulanya, kebanyakan Datuk Gong yang dipuja tidak berwujud patung, tetapi berbentuk papan yang ditulis namanya, tumbuhan, besi atau batu. Tetapi akibat daripada perubahan zaman yang berlaku, masyarakat Cina mula mengukir patung-patung melambangkan tokoh tersebut. Sekiranya ia diambil daripada tokoh daripada kalangan Melayu, maka mereka akan mengukir patung itu bercirikan Melayu lama seperti bersongkok, berkopiah, samping, terkolok, baju Melayu dan sebagainya. Mereka membina tokoh menyerupai binaan Melayu atau Islam seperti kubah masjid. Ada juga Datuk Gong yang berpakaian serba kuning, iaitu warna diraja untuk menunjukkan kaitannya dengan kerabat raja. Maka tidak peliklah, di Banting Selangor terdapat satu tokoh yang khas berusia lebih 100 tahun yang dibuat khusus untuk Datuk Gong dari Kesultanan Melayu seperti Datuk Sultan Abdul Samad, Datuk Tengku Raja Rahman dan Datuk Raja Ali. Dan bermacam lagi Datuk Gong yang dapat kita temui di Malaysia, tidak mengira tokoh tersebut dari kalangan lelaki atau wanita seperti Datuk Mama Hitam, Datuk Nenek Fatimah dan pelbagai lagi. Maka dari perkara ini dapat kita fahami bahawa kepercayaan ini muncullah hasil daripada interaksi dua budaya antara masyarakat Melayu dan Cina pada ketika itu yang mempercayai sesuatu kawasan atau tempat mempunyai penjaga atau penunggu, atau secara mudahnya fahaman ini disebut sebagai sinkretisme, iaitu dua keyakinan yang digabungkan menjadi satu kerana ada persamaan. Sahabat semua, dalam Islam mereka yang telah mati meninggalkan kita, roh mereka tidak mungkin kembali ke dunia. Sama ada kembali untuk menziarahi ahli keluarganya, membalas dendam ataupun dari segala macam perbuatan manusia lain yang masih hidup, apatah lagi memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, ama alimta anna Allah azza wa jalla ahya abaka faqala tamanna alai faqala uraddu ila ad-dunya fa uqtalu marratan ukhra faqala inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Maksudnya, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, adakah kamu tidak mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla telah menghidupkan ayahmu dan berfirman kepadanya, mohonlah kepadaku. Lantas ayahmu berkata,
kembalikanlah diriku ke dunia hingga aku terbunuh dalam jihad fi sabilillah sekali lagi. Maka Allah berfirman, aku telah memutuskan bahawa mereka yang telah mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Sahabat semua, benar kita di dalam Islam diajar untuk saling menghormati di antara satu sama lain walaupun berbeza dari segi amalan dan pegangan dari sudut agama. Namun, sebagai umat Islam kita haruslah menjauhi segala bentuk perbuatan dan amalan yang mampu mencetuskan kekeliruan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi, sesuatu perbuatan yang seakan-akan meniru perbuatan agama lain. Janganlah kita menjadi umat yang hanya sekadar ikut-ikutan dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, membaca tahlil dan selawat adalah tidak salah, namun sekiranya dilakukan di dalam tokong berhadapan dengan sebahan patung agama lain, hakikatnya akan mencetuskan kekeliruan sehingga ditakuti perkara tersebut ditiru dan diikuti oleh masyarakat yang cetek dalam pengetahuan ilmu agamanya. Akhirnya, paling merisaukan, perkara ini semakin lama dianggap biasa serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dan ahli keluarga kita daripada perbuatan yang mengundang kemurkaan daripadanya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.